Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Kamal, nombor matrik 267186, merupakan pembentang pertama untuk tugasan kumpulan bagi kumpulan kami. Daripada soalan yang diutarakan daripada tugasan yang diberi, iaitu bincangkan tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Jadi sebagai wakil perundangan yang mewakili negara, diakui aspek komunikasi yang dapat, yang ingin diutarakan merupakan aspek utama yang diperlukan dalam proses perundingan. Selain daripada itu, komunikasi yang jelas juga merupakan satu faktor yang penting untuk bagi memastikan proses perundingan berjalan dengan lancar. Dan seterusnya, bagi wakil perundingan yang mewakili negara, kita akuilah yang aspek komunikasi dan dapatan yang ingin diutarakan merupakan aspek utama yang diperlukan dalam proses perundingan dan apa-apa juga perbincangan. Dan selain daripada komunikasi yang jelas, ia juga terdapat beberapa faktor yang lain bagi memastikan proses perundingan ini berjalan dengan lancar. Dan untuk faktor-faktor dia, antara faktor yang dapat dikesan iaitu yang pertama, menjadi pakar dalam isu-isu yang akan dibahaskan. Kita perlu mengetahui dan mengambil tahu. Dan sebagai wakil Malaysia di Perdana Antarabangsa, kita perlu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai isu-isu yang akan kita bahaskan. Kita perlu juga untuk menguasai isu-isu yang kita akan bahaskan, iaitu yang berkaitan dengan Malaysia atau rantau Asia Tenggara. Sebab ini melibatkan perbincangan antara negara-negara ASEAN. Dan serta memahami segala sudut pandangan negara-negara lain di pentas antarabangsa. Benda ini penting untuk berjaya mempertahankan kepentingan negara. Jika isu-isu yang kita bahaskan ni difahaminya mudah diperolehi oleh pandangan daripada negara-negara lain, mudahlah benda tu untuk kita bahaskan. Dan seterusnya, faktor yang kedua, untuk menjalinkan kerjasama yang baiklah dengan wakil-wakil lain. Perlu ada benda ni untuk kita menjalinkan hubungan yang baiklah dan mendapat kerjasama dengan erat. Dan dalam perundingan antarabangsa, kita perlu mempunyai kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak negara lain. Benda ini penting untuk melakukan perkongsian maklumat dan memberi pandangan daripada wakil-wakil lain untuk dapat membantu mencapai kata putus yang baik untuk kepentingan semua pihak bagi memperolehi keputusan yang memberikan kepentingan kepada pihak-pihak lain juga. Benda tu dapat diterapkan bagi memperolehi keputusan yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syazwani binti Rusdi, nombor matrik 267416. Poin seterusnya ialah membina hubungan baik dengan pihak di dalam negara dan luar negara. Langkah ini dengan membina hubungan baik dengan pihak-pihak di dalam negara, terutamanya kaki tangan Kementerian Luar, kerana mereka mempunyai pengalaman di dalam rundingan antarabangsa, dan juga mengamalkan hubungan baik dengan pihak di luar negara, iaitu wakil-wakil perunding daripada negara lain. Sebagai wakil Malaysia di pentas antarabangsa, penting untuk membina hubungan baik dengan wakil-wakil dari negara-negara lain
dan pihak berkepentingan dalam negara sendiri. Tujuan hubungan baik ini diwujudkan ialah bagi membangunkan hubungan yang baik supaya ianya dapat memudahkan perundingan dan mencapai hasil yang positif. Dengan hubungan baik ini juga, delegasi-delegasi daripada negara lain akan menganggap Malaysia ialah merupakan sebuah negara yang setia kawan dan tidak mahu bermusuh dengan mana-mana negara lain. Untuk negara yang tidak berkonflik dengan mana-mana negara kecuali dengan negara seperti Korea Utara dan Israel, menunjukkan yang Malaysia merupakan negara yang pro kepada keamanan dan sebarang kemelut haruslah dijalankan melalui meja rundingan. Selain itu, tindakan yang lain dapat dilakukan ialah dengan mempelajari budaya negara lain. Umumnya, rundingan yang dilakukan di dalam peringkat antarabangsa iaitu bertempat di Amarah Syarikat. Oleh itu, pemilihan bahasa yang dilakukan ialah sememangnya menggunakan bahasa Inggeris kerana bahasa ini merupakan bahasa antarabangsa dan juga dipelajari oleh rundingan daripada negara-negara yang lain dan tidak tertakluk kepada negara di Eropah dan Amerika Syarikat itu saja. Selain daripada itu, mempelajari budaya, adat resam dan bahasa negara-negara lain yang dapat dilihat sangat penting di dalam proses komunikasi yang disifatkan sebagai rentas budaya. Mempelajari budaya lain juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman terhadap perbezaan budaya dan menghindari kekeliruan dalam rundingan antarabangsa. Kepentingan untuk berkomunikasi secara dua hala ataupun pelbagai hala sekiranya pihak yang berkomunikasi dengan kita merupakan pihak yang berlainan budaya dan bahasa ialah dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Helmi bin Mustafa, nombor metrik 275098. Okey, saya akan menceritakan tentang menerapkan kecemerlangan dalam kemahiran berkomunikasi. Komunikasi ialah aspek yang penting dalam perundingan antara manusia di antara manusia. Kemahiran berbahasa dan berkomunikasi yang baik untuk memastikan maklumat difahami oleh semua pihak. Kemahiran mengawal emosi, membuat keputusan yang tepat dan betul, berani dan bersikap bijak dalam sesuatu perkara yang disampaikan. Okey, menjaga kerahsiaan dan keamanan maklumat. Kita dapat lihat sini perundingan antarabangsa di antara negara-negara luar. Maklumat yang disebarkan amat penting bagi negara lain untuk memudahkan mereka memfahami bahasa yang disampaikan dan maklumat berkomunikasi yang betul. Proses untuk berkomunikasi ini untuk memudahkan mereka bagi menyampaikan maklumat kerana kita berbeza bahasa dan budaya. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Muhammad Azmi, nombor metrik 274977. Jadi saya akan menerangkan tentang soalan yang kedua, iaitu strategi komunikasi yang boleh digunakan, diamalkan bagi mengurangkan perbezaan budaya semasa kita berunding lah. So yang pertama sekali, kita mesti memahami budaya negara-negara yang lain. Kerana sebagai seorang perunding, kita akan berunding dengan wakil-wakil dari negara-negara yang pelbagai. Jadi kita mesti ingat setiap negara mempunyai budaya-budaya yang mereka yang tersendiri. Jadi jika kita tidak bersedia dari segi memahami budaya mereka, kita khawatir akan mereka mungkin salah anggap dengan apa yang kita cuba sampaikan semasa proses rundingan itulah. Sebagai contoh, kita boleh tengok contoh budaya di orang Asia seperti di Jepun. Di negara Jepun, mereka melihat proses perundingan ni sebagai satu peluang untuk berkongsi maklumat
Tapi manakala kalau kita lihat kepada budaya di Amerika Syarikat, mereka melihat suatu proses perundingan ni dia sebagai suatu proses kompetitif yang melibatkan penawaran antara dua negara. Jadi mereka lebih kepada Amerika Syarikat, dia lebih kepada mereka melihat perundingan itu sebagai peluang untuk mereka membuat keuntungan dalam masa yang pendek. Manakala kalau dibagi budaya di negara Asia pula, mereka melihat proses perundingan ni untuk bertukar-tukar maklumat kerana mereka lebih memikirkan tentang keuntungan untuk jangka masa panjang. Okey. Seterusnya strategi yang kedua iaitu kita boleh menggunakan penterjemah. Okey. Kenapa kita boleh perlu menggunakan penterjemah untuk sebagai contoh bila kita berunding dengan seseorang wakil daripada negara-negara yang mungkin mereka pun tidak terlalu fasih dengan bahasa perantaraan yang kita akan guna seperti bahasa English. Sebagai contoh di negara-negara Asia seperti Jepun ataupun Korea, mereka lebih menekankan bahasa ibunda mereka. Jadi kemungkinan besar, ataupun Rusia, jadi kemungkinan besar bahasa Inggeris yang kita gunakan tu mungkin ada. Sebagai contoh, bila kita cuba menerangkan sesuatu perkara tu, mungkin pemahaman mereka tu kita khawatir akan disalah tafsir. Kita apa-apa benda yang kita lontarkan, kita cakap, kita takut disalah tafsir yang boleh memberi keburukan kepada proses rundingan tersebutlah. Jadi dengan menggunakan penterjemah ni lagi memudahkan untuk kita berkongsi maklumat ataupun matlamat tujuan utama proses rundingan yang kita lakukan tu. Jadi kepentingan penterjemah ni juga penting bagi melancarkan lagi proses perundingan, proses komunikasi semasa perundingan tu, supaya apa-apa maklumat ataupun apa-apa penjelasan yang kita ingin sampaikan, wakil dari negara tersebut dapat menerimanya dengan jelas dan untuk mengelakkan daripada berlaku salah faham. So itu saja, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Syamil Maisa, nombor pelajar 275045. Saya akan membentangkan sambungan dari pembentangan Cik Kamil berkenaan strategi komunikasi yang sesuai dan boleh digunakan bagi mengurangkan perbezaan antara budaya. Okey, strategi ketiga adalah perunding yang ditugaskan untuk berunding bersama individu ataupun organisasi yang berbeza budaya perlulah mempunyai sifat terbuka dan menghormati budaya individu yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Jika sifat ini dapat diperhatikan dalam perundingan, ia bukan sahaja dapat menunjukkan kepribadian sesebuah negara dan rakyat dalam negara tersebut, yang dapat menarikkan peluang lain, iaitu perundingan melibatkan antara budaya. Contohnya, malahan perkongsian dan pertukaran ilmu antara budaya. Ini bukan sahaja dapat menguntungkan kedua-dua pihak, yang dapat mengeratkan lagi kerjasama antara budaya dan negara yang terlibat. Okey, sifat terbuka antara lain adalah dapat menerima sebarang pendapat dari individu lain dan cuba mencari titik persamaan jika terdapat perbezaan isu ataupun perbezaan pendapat ketika proses perundingan dijalankan. Okey, untuk poin yang terakhir ialah seorang perunding tersebut perlulah bijak menggunakan komunikasi non-verbal yang sesuai dan tepat mengikut keadaan semasa. Komunikasi non-verbal ini bermaksud penggunaan bahasa tubuh badan tanpa menggunakan pertuturan kata. Contohnya melalui ekspresi wajah ketika berunding, gerakan kontak mata dan postur badan ketika berkomunikasi. Penggunaan komunikasi non-verbal yang baik bukan sahaja dapat memudahkan penerimaan mesej tersebut, malahan dapat menarik minat penerima mesej untuk mendengar penerangan dari pihak perunding. Ini sangat penting kerana tanpa tumpuan penuh dan perhatian dari pihak yang menerima mesej, hasrat dan matlamat
tidak dapat dicapai berikutan kurangnya pemahaman ataupun kurang perhatian melibatkan isu yang dibentangkan dalam proses perundingan tersebut. Okey, sebagai seorang perunding, perunding tersebut perlulah melakukan kajian latar belakang sebelum proses perundingan dibuat. Kajian itu perlulah mengenai individu yang akan dirunding. Melalui kajian ini bukan saja ia dapat membantu perunding dalam menggunakan strategi mana yang terbaik ataupun yang boleh digunakan ketika proses perundingan tersebut, malahan ia bagi memastikan perunding tersebut tidak membangkitkan apa-apa isu yang boleh menyebabkan konflik ketika proses perundingan dilaksanakan. Perunding perlu juga bijak menangani situasi dan cuba memastikan sepanjang proses perundingan tersebut dapat dilaksanakan dalam keadaan terkawal dan baik. Sekian, terima kasih.